Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sambung lagi sirah kita pada petang ini dengan perang Uhud. Bumi Mekah diselubungi dengan kesedihan dan dendam yang mendalam kepada umat Islam sebab kalah, musyrikin Quraisy kalah. Ramai yang pergi jumpa dengan Abu Sufyan ketika itu beritahu, kami tak puas hati dengan keputusan perang Badar, wahai Abu Sufyan. Kami menaruh dendam yang tinggi kepada Muhammad dan muslimin di Madinah, dan kami isytiharkan kepada kamu, wahai Abu Sufyan, semua keuntungan daripada perniagaan kami selepas ini adalah untuk dijadikan sebagai persiapan perang secepat mungkin. Nampak tak? Semua keuntungan mereka kumpul untuk serang Madinah. Punya semangat dan geramnya kepada umat Islam ketika itu. Tahun 3 Hijrah, bulan Syawal. Raya bulan Syawal. Ya. Abu Sufyan melancarkan satu lagi peperangan sebab Abu Jahal dah mati dah. Lalu ni Abu Sufyan ambil alih panglima satu lah. Abu Sufyan. Bagus. Okay. Jumlah tentera kali ni 3,000. Berapa ibu? 3,000. Perang Badar 313 lawan dengan 1,000. 3 kali ganda, betul? Perang Uhud lagi dahsyat, 3,000. Banyak kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah yang bergabung dengan tentera Quraisy di Mekah. Kabilah-kabilah pun bergabung sebab nak serang umat Islam. Abu Sufyan sebagai panglima satu ketika itu, beliau mengeluarkan isteri-isteri penyanyi-penyanyi, para penyair yang termuka untuk membangkitkan semangat. Orang dulu, orang Arab tu kalau nak perang, mereka akan keluarkan penyanyi. Macam kita ni dengar lagu semangat kan. Macam itulah mereka. Tapi umat Islam semangat hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Sufyan ni mengeluarkan termasuklah isterinya, Hindun binti Utbah. Hindun yang kita selalu dengar tu. Inilah cerita dia, Hindun. Okey, Hindun sangat marah dan dendam kerana 3 orang saudara maranya termasuk ayahnya dibunuh ketika perang Badar. Jadi berdendam. Rasulullah telah dapat kabar bahawa Mekah telah buat persiapan kali ini lebih besar, maka Nabi membuat keputusan untuk kekal di kota Madinah. Jadi perang pada mulanya, asalnya perang Uhud ni nak buat kat Madinah sebenarnya, nak duduk kat Madinah, nak tunggu musuh datang. Tapi kita tengok apa berlaku. Kenapa dia jadi kat Uhud? Kenapa dia tak jadi dekat Madinah? Ini sirah dia. Ramai di kalangan sahabat-sahabat yang tidak menyertai perang Badar mendesak Nabi sungguh-sungguh untuk keluar dan berperang di luar kota Madinah. Yang mana tak join perang Badar, wahai Rasulullah, jom kali ini kita keluar, kita perang. Mendesak Nabi untuk keluar. Pada pendapat sebahagian sahabat, itu nampak lebih berani kalau keluar, lebih yakin. Tak tunggu dalam sampai orang serang, kita serang dulu. Apabila ramai yang desak, Nabi pun setuju. Ini sifat Rasulullah. Waktu tu antara yang sependapat dengan Nabi untuk kekal di Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Dia adalah ketua munafiq, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab apa dia satu pendapat dengan Nabi? Nabi ada alasan tersendiri, sedangkan Abdullah bin Ubay kerana takut berperang. Sifat orang munafik takut berperang dan tidak solat di tempat azan dikumandangkan, iaitu surau ataupun masjid. Itu sifat orang munafik. Semoga Allah jauhkan kita daripada orang munafik dan juga sifat munafik. Akhirnya Nabi buat keputusan. Nabi masuk dalam sarung baju besi. Kemudian Nabi pun keluar. Bila sarung baju besi, nak perang lah. Sahabat-sahabat yang kanan seperti Abu Bakar, bila saya sebut sahabat kanan, Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang dekat dengan Nabi. Sahabat-sahabat yang kanan seperti Abu Bakar, Umar bagi tahu dekat sahabat-sahabat lain, kamu telah memaksa Rasulullah. Sahabat-sahabat yang mendesak Nabi ni berasa kecewa dan menyesal. Silap lah, sampai Rasulullah pakai baju perang ni, nak keluar ni, Allah silap, rasa bersalah lah. Kemudian mereka pun main dekat dengan Nabi, ya Rasulullah, tak apalah Rasulullah, kita bertahan di kota Madinah lah, tak payah keluar. Nabi pun kata, maka nali nabiyyin, tidak pernah seorang rasul apabila memakai baju besi untuk meninggalkan baju besi mereka. Maksudnya bila pakai baju besi, Nabi Rasul takkan tinggal dah. Maka keputusan keluar lah. No, tak boleh dah. Tarik balik kata-kata ke apa, tak boleh dah. Itu sifat Nabi ya. Nabi pun keluar, sahabat-sahabat pun siap seramai 1,000 orang. Sebelum tu ada satu kisah, ada 2 orang yang nak join perang. Rafi' ibn Qudaish dan Samurah ibn Jundub. Bila Samurah ibn Jundub pergi nak mendaftar, Nabi suruh balik, kamu masih remaja. Ada 2 orang sahabat 15 tahun nak masuk perang, Rasulullah tak bagi sebab bawah umur. Rasulullah kata, balik dulu, kamu tak layak lagi, masih remaja. Bila Rafi' ibn Qudaish balik, ayahnya yang bernama Qudaish. Sila patutlah rasa sejuk. Sila Bila Rafi' ibn Qudaish balik, ayahnya yang bernama Qudaish bawa Rafi' pergi dekat Rasulullah SAW. Wahai pesuruh Allah,
anak aku Rafi' mahir pemanah. Bukan pemanah biasa tapi pemanah yang tepat. Jadi tolong bagi dia masuk perang wahai Rasulullah. Agak-agak Rasulullah bagi tak? Kan mula-mula tolak kan sebab berumur. Tengok. Bagi. Nabi pun kata buktikan. Ni sifat pemimpin. Dia tak tolak, dia kata buktikan. Pandai memanah kan? Buktikan. Rafi' pun ambil busur. Kita hari ni busur lah. Dia pun panah tepat. Tempat-tempat yang halus dan juga jauh kena. Kemudian Nabi pun izinkan, wahai Rafi', kamu boleh ikut berperang. Berita ni sampai kepada remaja yang nombor 1 tadi. Siapa dia? Samurah ibn Jundub. Bila Samurah ibn Jundub dengar, Rafi' ibn Khudash boleh masuk perang, kenapa aku Nabi tak bagi? Dia pun pergi jumpa Rasulullah kali kedua. Ya Rasulullah, kamu bagi Rafi', tapi kamu tak bagi aku. Seandainya aku bermubarazah wahai Rasulullah dengan Rafi', nescaya aku akan menang. Bermubarazah tu apa dia? Sparring. Maka Nabi pun kata, wahai Rafi', bertempur dengan Samurah. Bila lawan mereka dua ni, Samurah kalahkan Rafi'. Maka Nabi pun membenarkan kedua-dua remaja Islam ini untuk join perang Uhud. Pengajaran kat sini, kita kena ada soft skill. Kalau setakat nak masuk perang, umur memang tak lepas, tapi disebabkan soft skill memanah, soft skill lawan tumbuk, boleh masuk perang. Subhanallah. Okey, sambung sikit lagi. Dan peperangan pun mula berlaku. Mus'ab ibn Umair dilantik untuk memegang panji. Panji ni bendera lah, bendera umat Islam. Bermati-matian dia lawan. Akhirnya dia meninggal dunia syahid. Kisah Mus'ab ibn Umair ni, Mus'ab ibn Umair ni pemuda yang Rasulullah sangat sayang dekat dia. Sisi dia kalau tengok daripada jauh macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukan Rasulullah. Nama sahabat ni Mus'ab ibn Umair. Dia seorang yang kaya sebelum masuk Islam. Bila masuk Islam jatuh miskin. Sebab yang kaya ibu dia. Bila masuk Islam, ibu dia buang dia. Allahu Akbar. Dan Mus'ab ibn Umair ni, dia pegang panji Islam. Waktu dia pegang tu, bertubi-tubi serangan datang dekat dia waktu perang Uhud. Yalah, 700 lawan dengan 3,000. Tentera asal 1,000, tapi lari 300 orang kat tengah-tengah perjalanan tu. Abdullah bin Ubay bin Salul hasud, 300 lari. 700 lawan 3,000. Muzakir berapa? Berapa nisbah? 3 kali ganda ke 4 kali ganda ke 5 kali ganda? 3-4 kali ganda macam tu kan. Banyak. Allah Akbar. Jadi serangan datang bertubi-tubi kat Mus'ab bin Umair, sampaikan tangan kanan dia terputus. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Panji tangan yang dia pegang, dia sambut dengan tangan kiri. Datang lagi serangan bertubi-tubi sampai tangan kiri putus. Agak-agak menyerah tak? Tak menyerah. Dia sambut dengan mulut dan juga dada dia, sehingga dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah sahabat, hebat sahabat. Akhir sekali Wahsy, hamba abdi kepada Jubair ibn Mut'im. Jubair jumpa dia, bagi tahu, wahai Wahsy, kalau hang nak merdeka, kamu bunuh Hamzah. Sebab Hamzah dulu bunuh bapa saudara aku ketika perang Badar. Hindun pula datang, Hindun binti Utbah. Mai jumpa Wahsy, kalau kamu bunuh Hamzah wahai Wahsy, aku tambah upah kamu. Sebab Hamzah telah membunuh ayah aku Utbah. Faham sungguh kat Hamzah ni. Tidak ada orang yang berhadapan dengan Sayyidina Hamzah melainkan dia akan mati. Hebat Sayyidina Hamzah. Maka ketika Sayyidina Hamzah sibuk, itulah Wahsy datang buat serangan hendak. Sebab serangan hendak je yang boleh menang tu pun. Tombak yang dipegang kejap, lalu diluncurkan daripada tangan dia dari jarak yang selamat. Lalu tombak itu tepat kena dada sampai tembus kena jantung Sayyidina Hamzah. Akhirnya Sayyidina Hamzah sempat melihat siapa yang meluncurkan tombak. Dia pun jatuh syahid. Kita akan sambung lagi. Kita jumpa lagi pada episod seterusnya. Assalamualaikum.